Assalamualaikum. Kita bertemu kembali dalam siri video saya, video tentang kanser dan sihir. Hari ini saya akan menceritakan satu tajuk yang amat berlainan, iaitu tentang kaedah rawatan sihir dan juga kaedah menangkap, memasung dan membuat pasak ke bumi saka. Baik, saya mulakan dengan surah Al-Baqarah ayat 102. Kisah surah ini ialah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik. Jadi kisah surah ini tentang Nabi Sulaiman, tentang malaikat Harut dan Marut, dan juga tentang negara Babil. Itu yang kita dengar lagu Boney M. Dia kata, by the river of Babylon. Itulah dia, negara di Iraq, Babylon dulu. Negara Babil. Tentang sihir ni dah lama sebenarnya. Tentang sihir ni, tentang pasangan suami isteri dipisahkan oleh sihir orang Yahudi, penganut agama pagan, pemujaan jin, pagan, faham ya? Jadi kalau kamu nak tahu, bab ini sudah lama sejak zaman Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Musa, Nabi Sulaiman tu sebelum Nabi Musa. Itulah dia sihir beratus-ratus tahun. Tetapi kita kena faham, sihir ni perlu dibersihkan dan perlu dipasang pedinding, ayat kursi pada roh, supaya bila dihantar sihir-sihir baru, benda tu terpelanting pergi kat balik orang tu. Itu dia, kita kena faham. Jadi, seperti yang diperkatakan dalam hadis Nabi, tukang-tukang sihir ni akan keluar dulu. Tukang-tukang sihir ni akan keluar berjalan depan Dajjal. Maksudnya, dia akan tunjukkan diri dia dulu sebelum Dajjal keluar. Bukannya dia berjalan depan Dajjal, Kena baca yang tersirat, kena gunakan akal, kena baca secara mendalam. Maaflah celoteh saya macam ni, Jadi ada 3 kategori perawat ni yang kamu kena betul-betul awasi supaya jangan tipah tertipu, Banyak orang kata tipah tertipu. Sebab apa? Tipah ingat apa saja boleh. Tak. Dia kategori yang pertama ialah perawat daripada keturunan para wali-wali Allah. Perawat ni, dia ada karomah. Nak mendapatkan karomah itu, dia perlu berpuasa, berzikir, istiqamah, berpuasa, berzikir, berdekat-dekat lamanya. Bukannya berkurun, Itu lagu apa tu? Berkurun lama. Itu dia. Barulah dia dapat karomah. Karomah ini ialah kemuliaan di sisi Allah SWT. Itulah lesen untuk dia pergi masuk ke alam ghaib sana. Itulah lesen dia dapat kasyaf. Bukannya jenis kasyaf bayar RM100 terus jadi kasyaf. Nanti saya ceritakan kemudian, macam mana terus jadi kasyaf ni. Alah, janganlah bagi saya ketawa, nanti saya pecah perut pula ketawa, Baik. Jadi, lepas dapat karomah, kemuliaan di sisi Allah, seperti yang dicakapkan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah SWT kepada yang dikehendaki, tanpa perantaraan. Awak bayar RM100, sudah ada perantaraan, Ingat, bukan senang nak dapat ilmu ni. Bayar RM100. Alamak, macam tu gemuk lah, Jadi, tanpa perantaraan, tanpa disedari, kerana hati nurani yang bersih,
Ya, kolbu yang bersih. Macam mana nak dapat kolbu yang bersih? Cuba awak, ya, puasa 111 hari dulu. Nak bersihkan kolbu awak, nak bersihkan hati awak. Boleh tak? Bukan senang. Ya, zikir malam-malam. Ya, bukannya tidur 7-Eleven. Ya, sebenarnya apabila awak berzikir daripada pukul 12 malam sehingga pukul 5 pagi, ya, sampai ke subuh, itulah waktunya malaikat-malaikat turun. Ya, itulah waktunya doa-doa awak diangkatkan sepertiga malam. Ya, dan para wali ni dia sentiasa berzikir, dia tak tidur, dia sentiasa berpuasa. Itulah sebabnya doa dia diangkatkan, dimakbulkan oleh Allah SWT. Ya, faham ya? Dan bila dia dah ada karomah, gunakan tenaga dalaman, barulah boleh meraga sukma, masuk ke alam sana, membersihkan sihir, dan pasang pendinding ayat kursi pada roh kamu. Kamu boleh buat ke kerja-kerja macam itu? Dahlah dipakai perkakasan yang amat mahal. Ya, sebotol pati minyak zafron, sebotol macam air spritzer besar tu, harga dia RM50,000. Dibeli di Istanbul, dizikirkan oleh pelajar-pelajar Mahat Tafiz. Ya, pati-pati tu perlu dizikirkan. Itulah dia. Ya, ilmu membersihkan sihir, memasung jin saka secara ilmu tahap kewalian. Itu pertama tadi, ya. Yang ini kedua, ada yang menggunakan pengisian kodam jin. Apa yang dia belajar daripada ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan ni ada dua, satu ilmu putih, satu ilmu hitam. Jadi kalau kita tengok orang tu, kita tak nampak jin belakang dia. Hanya orang yang kasyaf boleh nampak. Oh, dia ni ada saka harimau. Oh, dia ni ada pontianak ke, kuntilanak ke, rupa cantik. Inilah jin-jin yang digunakan. Dan inilah tukang-tukang sihir yang saya ceritakan tadi, yang berjalan depan Dajjal, yang keluar dulu sebelum Dajjal keluar. Ya, ada yang menggunakan jin hakun Islam, iaitu orang bunian. Mereka dapat daripada keturunan mereka, daripada leluhur, ya, orang kayangan yang keluar ke bumi. Ya, seperti cerita anak buluh betung, Raja Jembal. Bukannya dia keluar daripada, dia lahir daripada buluh, ya. Dia tak lahir daripada buluh. Sebenarnya, ya, itulah portal dia, wormhole dia, stargate dia, tempat dia keluar. Ya. Jadi orang-orang ni kamu kena harus waspada, sebab ia boleh menyesatkan akidah kamu. Katalah dia nak mengajar kamu kasyaf, bayar RM100. Ya, memang kamu kasyaf, tapi tumpangan jin dia, tumpangan jin saka harimau dia. Kamu melihat melalui jin dia. Kamu dah buat kerja kurafat, kamu dah buat kerja syirik. 40 hari solat kamu tak diterima. Ini kategori yang kedua. Orang yang menggunakan jin. Maaf, saya garang sikit. Tahulah kan, orang Melaka, asal daripada Jasim Rim. Dia cakap pasau, besau. Macam tu lah. Ya. Kalau tak suka video saya, tak kisah. Ya. Saya ni digelar Karim. Orang yang ada ilmu tinggi tentang ilmu alam ghaib. Ya. Itu dia. Itu cerita kedua. Mereka ni menggunakan pengisian kodam jin. Mata kamu tak dihijab, kamu tak nampak. Ya. Contoh mereka, ya, malas nak solat, ya, tak mau berzikir, ya. Ya, itu dia. Boleh nampak kat situ dah. Ya. Faham, ya? Kaki tak mau puasa, itu nampak. Yang kaki kuat rokok tu, dah nampak kat situ dah. Tak payah bohong kita lah. Tapi sebab kamu tak ada kelebihan kasyaf,
Kamu tak nampak apa belakang dia. Kamu ikutlah dia macam lembu kena cucuk hidung. Ya? Baik 100 pula nak jadi kasyaf. Janganlah buat saya ketawa. Ya? Nanti saya ketuk kepala kamu. Tuk, 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 tuk. Hello, hello. Ada orang dalam tak? Ya? Gunakan akal kamu. Kalau kamu buat kerja-kerja melalui jin ni, 40 hari solat kamu tak diterima. Ya? Dan diorang ni kadang-kadang boleh baca mantra. Jin dia ikut sekali. Ya? Ya, kadang-kadang yang perawat syifa ni baca mantra, ya, baca apa ni, manzil semua kan. Jin tu lari sekejap aja pergi bercuti kat pantai Cenang tu dekat Pulau Langkawi. Dan jin tu datang balik. Itu sebabnya ada orang yang kat Masai, adik dia daripada 60 kilo, berat badan dah turun 30 kilo. Sebab apa? Sebab, ya, nak tahu sebabnya? Ya, sebab dah jumpa 100 lebih perawat syifa yang pandai halau jin saja. Syuh, 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 macam halau ayam. Ya, saya buat kelakar ni. Ketawa sikit. Tetapi bila dah habis, jin tu datang balik. Cara yang betul ialah tangkap dan pasung. Bersihkan sihir, buat berdinding. Ini dia kisah cerita ilmu alam gaib. Dan kategori yang ketiga kena jaga-jaga sikit, ya. Orang selalu pakai dia orang kerana surah Al-Falaq. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Jaga-jagalah orang yang berhasad dengki. Orang yang berhasad dengki ni ialah dendam kesumat. Dia nak buat awak mati saja. Ya. Dan orang-orang ini akan berjumpa lah dengan bomoh pawang ni. Macam-macam lah. Ada banyak kategori dia, ya. Kategori orang asli, orang siam, ya. Saya tak nak cerita banyak lah benda-benda ni, ya. Ya. Tapi kamu jaga-jaga. Ya. Itu perbuatan syirik betul-betul. Ya. Nak suruh santau lah, apalah. Saya dah melalui semua ni. Saya faham. Ya. Kadang-kadang orang tu dengki dengan jawatan kamu. Orang tu dengkilah tengok kedai kamu maju. Orang tu dengkilah kamu tak dapat isteri kamu. Macam-macam lah. Ya. Itulah Allah beri kat kamu. Kamu tak nak dengar surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dia kata jaga-jagalah yang berbisik-bisik, yang mengasut-asut. Dan Allah perli kamu semua. Dia suruh kamu, ya, buat pendinding, tapi malas. Ya, surah pendinding tu macam surah An-Nas, ya, surah Ikhlas, ya, surah Al-Falaq dengan surah ayat-ayat kursi, ya. Itu patut jadi amalan kamu sebelum nak tidur. Ya, ini pemalas. Nak tidur pun tak nak basuh kaki. Lepas tu dapat mimpi-mimpi. Oh, cerita. Cikgu boleh tanya tak apa tafsir mimpi ni? Allah, buang masa saya je. Ya. Itu 3 kategori perawat. Satu betul-betul daripada ilmu tahap kewalian dia. Ya, yang karomah, kemuliaan di sisi Allah. Allah bagi dia masuk ke alam gaib, betulkan apa yang tak betul di sana. Kedua, orang yang gunakan jin-jin bunian, pengisian orang jin-jin ni, ya, dia boleh nampak. Tapi kaki cong, menipu saja. Oh, boleh buat itu, boleh buat ini, tapi tidak berhasil. Jaga-jaga, ya. Dan ketiga, orang yang betul-betul pakai ilmu hitam. Itu yang kena jaga-jaga. Ya, setakat itulah saya boleh cakap. Ya, ya, kalau ada apa-apa jangan WhatsApp saya, call terus. Saya akan terangkan kalau tak faham. Baik, sekian saja untuk kali ini.